saudari Nur Farahin binti Zaki, binti Muhammad Zaki. Yang kedua, kita ada Nur Akila binti Abu Samah. Yang ketiga, Siti Nur Syuhada binti Zulkifli, dan saya sendiri, Nur Atira Teha binti Fauzan. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, boleh doktor kongsikan kepada kami sedikit latar belakang doktor? Saya asal Bangi lah. Dan saya kalau ikutkan alumni USIM juga sebenarnya. Saya batch 2012, about almost 10 years ago lah, daripada USIM. So and then since then saya start, habis belajar saya start kerja dekat merata lah, dekat MUA, and then after 2 years saya pindah balik ke KL, ke Kajang. Kemudian lepas about like a year saya sambung belajar lah, saya buat master dalam psychiatry selama 4 tahun. And then actually sebenarnya baru je habis belajar dalam awal bulan 6 hari tu, dan baru seminggu lebih lah, baru setahun jagung lagi jadi pakar ni. Peristiwa tu merupakan satu peristiwa yang sangat menakutkan, yang boleh mengancam nyawa. Okay, sama ada you experience it directly, maksudnya macam kamu, contohlah accident tu, kamu sendiri yang mengalami accident tu, ataupun kamu yang jadi witness, saksi kepada accident tu. So it can be direct, it can be by witness. Okay, tapi betul mesti sesuatu yang peristiwa yang sangat menakutkan yang boleh mengancam nyawa. Jadi siapa yang selalu siapa yang ada prone untuk dapat PTSD ni, macam tadi saya cakap, orang yang mengalami trauma tu sendiri. Kemudian yang paling common adalah wanita, perempuan, orang yang mangsa ataupun pesakit lah, klien yang ada support system. Dia tak ada support system yang bagus. Dia punya simptom-simptom PTSD tu. Okay, so dia ada 4 gejala utama. Yang pertama is re-experiencing ataupun intrusion, ataupun dalam bahasa Melajunya kita kata imbasan semula. Kemudian yang kedua is simptom pengelakan ataupun kita kata avoidance. Okay, yang ketiga peningkatan kepekaan deria. Dalam bahasa Inggerisnya kita kata hypersensitivity ataupun hyperarousal. Okay, and then yang keempat perubahan negatif dalam mood dengan sistem kognitif. Okay, ini semua dalam nak diagnosekan apa-apa penyakit mental, kita pakai satu buku khas, kata DSM-5. So yang pertama tadi kita kata intrusion ataupun re-experiencing. Dia melibatkan macam mimpi ngeri ataupun memori yang tak diingini tu macam kerap datang. Yang ketiga is hypersensitivity ataupun hyperarousal. Hyperarousal ni maksudnya bila dia berlaku, katakanlah sesuatu situasi tu berlaku, dia akan mulalah rasa mudah terkejut, dia cepat subtle. Okay, kemudian yang keempat is gejala yang tadi itulah yang perubahan negatif dalam mood dengan kognitif. Kognitif tu maksudnya kita cara kita berfikir. Okay, so contohnya mungkin dia sukar nak ingat kejadian tu, ataupun dia sukar untuk mengingati sesuatu. Okay, kemudian dia sentiasa mempunyai perasaan emosi negatif. Dia lebih kepada treatment dalam bentuk psikoterapi. Bila kita cakap mengenai rawatan dalam kesihatan mental ni, kita tak boleh fokus pada satu aspek. Kita akan fokus secara menyeluruh. Kita pakai konsep ataupun kita panggil biopsychological, social and also spiritual. So kita tak boleh target psikoterapi saja, psychological saja. Kita kena target semua. Apa underlying illness ataupun underlying penyakit yang dialami oleh pesakit tu. Kalau kata dia kemurungan, then kita boleh bagi antidepressant lah, ubat anti kemurungan. Commonly kita akan startkan short form dia SSRI, Selective Serotonin Receptor Inhibitor lah. Okay, ni memang common, kita akan start dengan ni dulu. Ataupun so tadi saya cakap pesakit kebanyakannya akan ada hyperarousal tu kan, diorang akan mengalami kesukaran untuk tidur. So kita akan tolong bagi dengan ubat tidur. Tapi dia just untuk control dia punya mood. Okay, dia control dia punya mood. Tapi macam mana dengan nak settlekan dia punya PTSD?
So kita tackle melalui psychological pula. Okay? Psychological, psikoterapi. Kita bagi psikoterapi. So dalam psikoterapi ni dia ada banyak. Okay? Tapi paling yang selalu kita bagi is trauma focus cognitive behavioral therapy. Maksudnya kita fokus, kita ubah dia punya cara dia berfikir, cara badan dia bertindak, okay, terhadap trauma yang dia alami. Adalah cara-cara dia. CBT tu CBT tu adalah satu terapi yang sangat besar. Bahawa CBT tu dia ada macam-macam. Tapi CBT tu kalau kita maksudkan kognitif. So kognitif kita tukar cara dia berfikir. Cognitive behavior kan. So behavior tu kita ubah cara dia bereaksi, cara badan dia respon kepada situasi yang dia alami. Okay, and then the terapi tu lah. So kalau contoh dalam PTSD, so kebanyakan masa kita akan suruh pesakit untuk cerita balik pengalaman yang dialami. Actually, dengan cara bercerita tu, dia boleh dia boleh keluarkan apa sahaja negative emotion yang dia alami. Sebelum kita bagi benda-benda ni dekat pesakit kena faham CBT ni buat apa, macam mana badan dia respon terhadap trauma yang dialami. Kaedah psikoterapi yang lain, contohnya macam psychodynamic psychotherapy. Psychodynamic psychotherapy ni you correct your punya past. Okay, you correct your punya past. Maksudnya macam apa behavior yang you tunjukkan sekarang ni adalah disebabkan oleh past. Ada satu lagi terapi kita panggil EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Apa yang saya faham dia bukan macam hipnosis. Hipnosis tahu kan yang dia letak something, you gerak mata and then you macam bercerita balik. Dia lebih kurang macam tu. Okay, kemudian yang lain contohnya macam kita bagi coping skill, kita support dia. Kita ajar dia macam mana dia nak deal dengan perasaan dia. So macam supportive psychotherapy ataupun coping skill ni kebanyakan ni macam counselor akan buat lah. Tapi kita pun buat jugalah. Tadi mengatakan macam kalau jumpa ustaz ni diorang macam amalkan ruqyah tu kan, ayat-ayat ruqyah. Itu kalau kita tengok tu dia boleh jadi dari segi macam spiritual punya treatment juga. Kan tadi saya cakap dalam treatment orang yang mengalami kesihatan mental ni dia integration kepada biopsychosocial, spiritual. So ini pun kita boleh actually tolong pesakit untuk dalam tools dia punya recovery. Farahin berapa lama tu? Itu bergantung kepada how dia deal dengan macam nak cakap how handle dia dengan benda masalah dia tu. Yes. So pesakit saya ni dia ni dilahirkan Chinese, okay. Kemudian dia dibesarkan dengan oleh keluarga yang sangat yang selalu physical abuse dia lah. Paksa dia untuk makan benda-benda yang tak sepatutnya dimakan. Jadi sepanjang dia membesar tu, dia tak ada dari segi bonding dengan mak dia pun tak ada, bonding dengan ayah tak ada. So, jadi benda tu sangat traumatik pada dia. Pada seorang budak, pada umur budak, untuk dia mengalami apa yang kita cakap tadi tu sangat traumatized. Even kita pun traumatized kan. Kita dengar pun kita rasa macam sedih kan. So jadi dia membesar berpuluh-puluh tahun dengan memori yang tak best tu. So jadi bila dia, dan benda tu dah jadi sebati dalam diri dia. Sebab tu dia keluar dalam bentuk personality. Okay. Jadi bila dia ni kerap masuk ward. Sebab apa? Sebab dia ada strong suicidal. Dia rasa macam nak bunuh diri. Dia rasa diri dia dah tak berguna, tak ada orang nak sayang dia, semua kan. So jadi setiap kali dia rasa depressed, dia rasa nak bunuh diri dia akan makan. Dia akan makan macam kadang-kadang dia makan sudu, dia makan biji, pisau, kepingan pisau. Dia besar pun dia jadi macam tu juga. So jadi challenges yang saya alami is that kita nak faham dia tu ambil masa. Pada pesakit, dia orang nak
immediate punya treatment. Dia rawat terus okey. Tapi kita kena bagi tahu kat pesakit. Kalau kebanyakannya benda ni memang ambil masa. Ambil masa untuk dia terima. Bila dia boleh terima dan baru kita boleh go through. And to be honest, it macam sometimes dia melelahkan jugalah bila nak bila deal dengan pesakit borderline ni. Sebab because kita boleh faham post traumatic disorder yang dia alami tu, PSD yang dia alami tu sangat membebankan pada diorang.